kaitan dengan ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita nak lihat okey, apa yang telah kita pelajari. Okey. Apa yang telah kita pelajari okey pada kelas-kelas sebelum ini. Baik, kita telah pelajari tentang dua perkara, iaitu yang pertama sekali berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah. Okey, kita telah lihat tentang berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah, iaitu kita kembali kepada muka surat yang pertama, iaitu kita telah lihat tentang latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey, kita telah lihat tentang sistem masyarakat Arab Jahiliah, iaitu dari segi politik, kemudian dari segi ekonomi dan juga daripada segi sosial dengan agama dan kepercayaan semua. Kemudian kita juga telah melihat tentang kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. So apabila Nabi Muhammad telah lahir dan kita tahu bahawa Nabi Muhammad telah menjadi pemimpin bagi agama Islam dan menyebarkan agama Islam secara rahsia dan secara terang-terangan. Kemudian penyebaran Islam itu dilakukan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali, dan diteruskan pula dengan penyebaran Islam pada zaman kerajaan Islam, iaitu kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah dan juga Turki Utsmaniyah. So hari ini kita nak sambung tentang tentang berkaitan dengan ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketokohannya. Right. So kita akan mulakan pada hari ini dan cikgu harap kamu semua dah ada buku teks. Baik, kita lihat di sini. Nabi Muhammad SAW sebenarnya memang telah diiktiraf sebagai Rasulullah, maknanya diiktiraf sebagai pesuruh Allah ataupun the messenger. The messenger belum lagi. Kejayaan baginda memainkan peranan yang besar sebagai pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi dan pemimpin tentera seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. So kita nak lihat Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara. Kita lihat di sini. Ketokohan Nabi Muhammad ni yang pertama sekali dia menjadi pemimpin negara, iaitu kalau kita lihat nombor satu, pemimpin negara ni iaitu ketokohan Nabi Muhammad terselak apabila baginda bukan negara Saudi, negara Islam Madinah, tetapi berada di Arab Saudi sekarang lah. Arab yang Nabi Muhammad buat ini, bukanlah negara Arab Saudi sekarang, bukan. Bukan. Ini negara Madinah. Dulu itu adalah negara. Dulu Madinah itu adalah negara. Jadi negara Islam. Negara Islam Madinah. Tu Madinah dulu negara. So kita lihat ketokohan Nabi Muhammad SAW. Sekarang semua dah digabungkan menjadi Arab Saudi. Sekarang dah digabungkan semua jadi Arab Saudi. Baik, kita lihat ketokohan Nabi Muhammad SAW terselak apabila baginda berjaya merangka satu perlembagaan ataupun kita kata sebagai undang-undang tertinggi. Perlembagaan itu ialah, kalau kamu tak tahu apa itu perlembagaan, perlembagaan ni adalah undang-undang tertinggi bagi negara itu. Itu perlembagaan, iaitu undang-undang. Dan undang-undang itu dipanggil Piagam Madinah. Macam kita, negara kita ada perlembagaan juga tahu, iaitu Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia, sebab itu dipanggil Perlembagaan Malaysia, iaitu undang-undang tertinggi di Malaysia. So di Madinah pun ada. Iaitu Piagam Madinah, yang mana menjadikan Islam ini sebagai agama rasmi bagi negara itu. Dan dalam piagam ini, dalam law ini, undang-undang ini dikata apa tahu? Orang bukan Islam diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat masing-masing. Maknanya apa? Orang-orang yang bukan Islam di Madinah itu tidak dipaksa untuk masuk Islam. Malah boleh mengamalkan agama masing-masing. Dan juga baginda juga telah mempersaudarakan, maknanya merapatkan hubungan masyarakat Islam dan menyatukan masyarakat Islam dengan bukan Islam. Sama macam Malaysia. Nampak tak? Maknanya yang Islam, maknanya Muslim dengan non-Muslim disatukan. Unite.
Jadi bersatu padu. Sama macam okey negara Islam Madinah. Ini yang Nabi Muhammad buat. Nampak tak? Nabi Muhammad buat untuk satukan. Dan di peringkat antarabangsa, okey, baginda telah menghantar wakil, okey, perwakilan atau misi dakwahnya ke luar negara. Seperti ke Habsyah, Mesir, Byzantium iaitu di Rom dan juga di Parsi. Dah hantar dah wakil-wakil untuk berjumpa dengan kerajaan-kerajaan lain. Hebat Nabi Muhammad ni ya. Maknanya dia jadi pemimpin negara. Dia telah menyatukan rakyat dan juga dia telah membuat hubungan dengan negara-negara luar. Itu sebagai pemimpin negara. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, berkaitan dengan pemimpin masyarakat pula. Yang kedua, baginda sebagai pemimpin masyarakat nombor 2. Okey, iaitu ketika di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah ketika di Mekah, okey, Nabi Muhammad telah menekankan apa tahu, iaitu aspek akhlak, akidah dan syariah. Maknanya apa? Nabi Muhammad mementingkan apa tahu? Moral, behave. Nampak tak? Sebab itu dalam video tadi, okey, diceritakan bahawa Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik dalam masyarakat Arab tu. Dia jujur, dia amanah, dia tak menipu, dia tak marah-marah. Nampak? Akhlak dia yang baik. Dia tak marah-marah, dia tak mengutuk orang. Macam kita ni kan, sikit-sikit marah orang, sikit-sikit kutuk orang, kan? Okey, boleh. Dan kalau kita lihat macam kita ni kan, bukan setakat kita kutuk kawan kita. Kadang-kadang lipas pun kita kutuk. Apalah kita ni kan? Lipas kan, bila jalan, lipas lah. Bila lipas terbang, babi. Apalah korang ni? Lipas pun kena marah dengan korang. Apalah korang ni kan? Nabi Muhammad tak. Dia tak buat macam tu. Kan? Okay. Apalah korang ni kan? Jadi, nampak tak? Punyalah baik Nabi Muhammad. Korang ni cuba tiru Nabi Muhammad. Bila lipas terbang, janganlah sebut babi. Lagi. Apalah. Lipas pun takut. Okey. Baik. 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 Kemudian, itu ketika di Mekah tau. Lipas sedap ya. Selepas berhijrah ke Madinah, okay, Nabi Muhammad SAW menekankan konsep apa tahu? Konsep syura. Syura ni sebenarnya adalah perkataan asal bagi mesyuarat. Meeting. Mesyuarat kan meeting kan. Sebenarnya perkataan mesyuarat tu datang daripada perkataan syura. Iaitu perundingan. Berunding, kemudian keadilan, kemudian mementingkan persamaan dan kebebasan melalui Piagam Madinah. As I said before, Piagam Madinah itu adalah perlembagaan ataupun undang-undang tertinggi. Berunding tu apa? Berunding tu bermakna bermesyuarat. Bermesyuarat, berunding, okey, untuk mencapai satu keputusan yang sama. Nampak tak? Kalau ada masalah, mesyuarat, berunding. Berunding, meeting. Nampak tak Nabi Muhammad? Ini kan, kita ni kalau ada masalah sikit, nak bergaduh lah, kutuk lah, mak kau hijau lah kan. Hijaunya mak kau. Kan? Lepas tu kamu pun cakap, mana kau tahu mak aku hijau? Kan? Mak kau kan apa Shrek? Mak kau Shrek. Bukan. Okey, baik. So jangan. Okey, jangan. Okey. Jangan bergaduh macam tu. Okey. Kan, mak saya Green Hulk. Mak kau hijau, rupa-rupanya dia bagi tahu mak dia hijau. Sebab mak dia tu rupanya Hulk. Bila marah aje baju koyak-koyak semua marah. Okey, jadi hijau. Okey. Baik. Apa maksud Piagam Madinah? Okey. Piagam Madinah tu maknanya perlembagaan Madinah ataupun dipanggil sebagai undang-undang tertinggi di negara Madinah. Madinah tu nama tempat. Ya, Sasi? Madinah tu nama tempat. Okey. Baik, yes. Piagam tu maknanya undang-undang. Itu yang kedua. Dia sebagai pemimpin masyarakat, nampak tak? Sebagai pemimpin masyarakat, dia tunjukkan akhlak dia yang baik. Sebagai pemimpin masyarakat, dia telah menggunakan konsep apa-apa masalah bermesyuarat, berunding. Apa-apa masalah berunding.
Kemudian baginda juga telah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Ada dua kaum, iaitu orang yang datang daripada Mekah pergi ke Madinah, orang itu dipanggil Muhajirin. Okey. Kemudian orang yang tinggal di Madinah itu dipanggil orang Ansar. Okey. Nabi Muhammad sebenarnya berasal daripada Mekah. Nabi Muhammad sebenarnya berasal daripada Mekah, tapi dia telah berhijrah ke Madinah dan menjadi pemimpin di Madinah. Itu kamu kena faham tentang Mekah, Madinah dan Nabi Muhammad ini. Okay. So, baginda telah menyatukan dua kaum ini, Muhajirin dan Ansar. Baginda juga berusaha menjadikan Islam sebagai cara hidup dengan menerapkan nilai toleransi. Toleransi ni maknanya apa? Tolak ansur. Bertolak ansur. Itu toleransi. Hormat menghormati dan mengutamakan keadilan dalam kalangan masyarakat. Dia sebagai pemimpin masyarakat, nampak? Hormat menghormati. Orang itu beragama Hindu, kita Islam, tak apa, kita hormati perayaan dia. Okey, orang itu agama Hindu, okey, kita sedang merayakan hari raya Aidilfitri. Mereka menghormati perayaan kita. Hormat menghormati. Inilah yang telah membentuk perpaduan. Dan Nabi Muhammad telah memulakannya. Nampak? Dia sebagai pemimpin masyarakat. Yes. Kemudian, kita lihat yang ketiga. Sebagai pemimpin masyarakat, so kita boleh take note benda ni, iaitu menekankan aspek akhlak, akidah dan syariah, kemudian menekankan konsep syura atau perundingan, dan satu lagi iaitu menerapkan nilai-nilai toleransi dan hormat menghormati. So itu yang ketiga. Baik, seterusnya kita lihat Nabi Muhammad sebagai pembangun ekonomi. Maknanya ingatkan Nabi Muhammad ni suruh orang dia ataupun umatnya asyik sembahyang je, asyik solat aja. Okey, skrin cikgu kejap hitam dia macam glitchy. Oh ya ke? Glitchy ke? Glitchy ke? Tak adalah. Okey je. Okey je. Okey, baik. So kita lihat pembangun ekonomi ya. Tak share screen. Okey. Baik. Jangan risau ya. Yang bahagian gelap yang ada kotak sebelah gelap itu, okey, itu sebenarnya adalah ruangan kotak chat di mana cikgu akan baca. Okey. Baik. So kita lihat. Tak apa. Kita lihat pembangun ekonomi di mana Nabi Muhammad sebagai pembangun ekonomi, maknanya dia naikkan ekonomi seperti perdagangan, dan juga hubungan luar. Dia semua skrin tertutup dengan hitam. Macam mana tu? iPad. Ada masalah dengan kamu tak nampak ke nota cikgu? Kamu tak nampak ke nota cikgu? Nampak tak? Okey. Okey. Okey je. Yang lain okey je. Tak ada masalah. Kejap hitam, kejap boleh nampak. Oh, ya ke? Okey. I see. Cuba live meeting dan masuk balik. Yes, cuba live meeting dan masuk balik. Betul kata Sasi. Okey. Baik. Okey, baik. Kita sambung. Okey, Nabi Muhammad sebagai pembangun ekonomi daripada perdagangan dan hubungan luar, Nabi Muhammad SAW ini, dia menggalakkan hubungan perdagangan. Maknanya buat hubungan antara negara Islam Madinah dengan kawasan-kawasan lain. Sebab Madinah ni terletak di laluan antara Yaman dan Syam. Ini menjadikan aktiviti perdagangan bertambah maju. Nampak tak? So mungkin ramai yang akan keliru, cikgu. Okey, yang dikatakan sebagai sebagai Madinah yang terletak di Yaman, di tengah perjalanan antara Yaman dengan Syam ni, macam mana tu cikgu? Saya tak faham. Okey, cikgu akan bawa kamu untuk kita lihat sendiri bagaimana kedudukan dia yang sebenar. Okey. So jom kita lihat berkaitan dengan yang sebenarnya. Okey, kita akan lihat yang ini. Okey. Baik. So kalau kamu perhatikan, okey,
Okey, kita perhatikan. Okey, kita lihat di negara Arab Saudi ya. Arab Saudi Arabia. So kita akan berlepas untuk kita lihat Arab Saudi. Di manakah Arab Saudi? Jom kita lihat. Okey, di sini Arab ya. Okey. Baik. Okey. Ada kipas depan cikgu. Okey. So kita lihat di sini. Anda perasan tak di bawah ni ada Yaman. Kamu tengok bawah tu ada Yaman, atas tu okey, ada Syria. Nampak tak? Yaman dengan Syria dan Syam. Syam tu dulu okey, Syria tu dulu adalah Syam. So, kalau mereka nak pergi ke Syria daripada Yaman, diorang akan lalu ke mana tahu? Lalu ke Madinah. Di mana Madinah? Di kawasan di sini. Dan daripada situ mereka akan meneruskan perjalanan sampai ke Israel semua dan sampai ke Syria. Nampak tak? Jadi itulah perjalanannya. Okey. So nampak daripada Yaman bawah tu, okey, kalau kita lihat Yaman bawah ni, okey, terus sampai ke Madinah dan daripada Madinah mereka teruskan perjalanan sampai ke Syria. Berapa tu cikgu? Okey, berapa ribu kilometer tu cikgu? Kalau kita tengok, ia naik unta. So daripada sini pergi ke Madinah dan terus naik ke sini, okey, berapa ni? 2377 kilometer. Arab Saudi lagi besar daripada Malaysia. Okey, 2377 kilometer. 2000 Malaysia tak sebesar ini. Malaysia panjang daripada Johor Bahru sampai ke Perlis pun baru lebih kurang 800 kilometer. Baru 800 So kalau diorang nak pergi ke sana, yes, diorang akan mesti melalui Madinah. Ini Madinah. Okey. Dan Mekah di mana? Mekah di bawah dia. Mekah di bawah dia. So itulah yang berlaku di mana kita lihat di sini ada Madinah dan ada Mekah. Berapa jauh daripada Madinah pergi ke Mekah ataupun Mekah ke Madinah? Kalau kita lihat Mekah, okey, untuk berjalan pergi ke Madinah adalah lebih kurang berapa ni? 340 kilometer. Okey, 340 kilometer. Okey. So inilah jarak perjalanan Mekah ke Madinah. Jauh. Okey, jauh, memang jauh. Jadi yes. Bukan dekat 330 kilometer dari Mekah ke Madinah. Pergi naik apa? Jalan kaki ataupun naik unta. Unta padang pasir lah. Kan. Jadi nampak tak kesusahan. Syam kat mana? Syam tu adalah Syria. Sekarang dipanggil Syria. Tak boleh masuk dalam. Masuk dalam mana? Okey. Masuk dalam ke mana? Ke Madinah ke Mekah? Dalam ke mana? Nak pergi Mekah ke nak pergi Madinah? Mekah tu ada tu. Boleh tu. Okey. Rasanya kita pernah pergi Mekah kan? Pernah pergi Mekah? Okey. Anda pernah pergi Mekah kan? Okey. Inilah Mekah. Nampak tak? Inilah Mekah. Bandar Mekah. Okey. Yes. So dan ini adalah kawasan Masjidil Haram. Masjidil Haram, tempat yang di mana orang-orang Islam selalu datang pergi ke sini untuk apa? Untuk menunaikan haji ataupun umrah. Okey. So bagaimanakah tempat ini? Kalau kita nak turun lagi. Okey. Jom kita tengok. Kalau nak turun lagi, jom kita turun. Ramai pula nak turun. Okey, inilah dia. Di dalam Mekah. Yes. Nampak tak? Masya Allah, subhanallah, cantiknya. Dia punya lantai. Cantik, penuh dengan lampu. Yes, sangat besar. Okey. Chandelier dia cantik. Okey. Kipas tak ada. Ada kipas ke? Tak ada kipas. Ini memang sebesar-besarnya. Nampak tak?
Okey. Sebesar-besarnya tak payah kipas pun dah okey. Itulah. Ini di Mekah. Okey. Kawasan dalam Masjidil Haram. Masya Allah, cantiknya. Subhanallah. Ah, Tempat kasut pun ada. Okay. Ya, dulu tak macam ni. Dulu tak macam ni. Dulu hanyalah padang pasir semata-mata. Dulu hanya padang pasir semata-mata. Tetapi semakin lama semakin di-upgrade lah. Jadilah macam ni. Nampak tak? Bila start bina dah lama, berpuluh tahun jugalah. Okay, berpuluh tahun jugalah nak siapkan mereka siapkan satu persatu, sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi siap macam tu. Okay, so satu lagi tempat. Okay, cikgu turun di luar Mekah ke? Kita nak tengok. Ini tempat semasa dalam pembinaan. Okay, semasa dalam pembinaan Mekah dalam ada dibuat. Kita kata sebagai dibuat untuk ni ya, untuk renovation. So inilah dia. Ya. Okey, masih lagi dalam peringkat renovation. Nampak tak? Banyak dia punya crane-crane untuk menyiapkan bahagian luar Mekah ini. Bahagian luar Masjidil Haram ni ya. Unta mana unta? Unta kat padang pasir lah. Okey, cari unta buat apa? Okey. Jadi inilah kawasan dia di mana orang ramai sedang melakukan tawaf dan juga bergerak beramai-ramai. Nampak tak? Yes. Ukur besar tak Masjid Haram ni? Okey. Besar tak Masjidil Haram ni kan? Okey. Ini zaman PKP. Okey, besar tak Masjidil Haram ini? Okey, kalau kita lihat memang sangat besar. So kalau kita ukur, okey, ada yang minta ukur, jom kita ukur. Ini gambar lama. Kalau kita ukur daripada luar, okey, Safa ke Marwah, okey, dan juga kalau kita lihat sampai ke sini, okey, besar mana ni? Okey, jom kita ukur. Kalau keliling dia sahaja, okey, mencecah 1.5 kilometer. Itu kalau keliling lah. Keliling lah. Besar weh. Tapi kalau daripada hujung ke hujung ni, maknanya daripada hujung sebesar ini, daripada hujung sampailah ke hujung sini, okey, Mekah tu adalah lebih kurang 600 meter. 600 meter. Macam besar stadium lah, macam besar stadium. Besar sikit lagi daripada stadium. Dan lebar dia adalah, kalau kita lihat, okey, okey, ini adalah 400 meter. Meter lah, bukan kilometer. Ya, itu pun dah boleh penat. Ya, betul. So inilah ruangan di Mekah, dan juga di sinilah meter, meter bukan kilometer, meter, M tu nampak M. Jangan kau keliru. Bukan km, M. Okey. So inilah dia yang dikaitkan dengan Masjidil Haram. Alright. So kita telah lihat okey, berkaitan dengan Masjidil Haram itu tadi. Alright, bagus. So kita kembali kepada nota untuk kita sambung pembelajaran kita pada hari ini. Okey. So kita sambung. So perdagangan tu cikgu dah tunjukkan bagaimana pedagang daripada Yaman tu, iaitu daripada bahagian selatan ini, menjadikan jalan utama ini, okey, sebagai jalan untuk aktiviti perdagangan. So diorang kalau berniaga mesti singgah kat Madinah. Mesti singgah kat Madinah. Okey, jadi ini telah menggalakkan hubungan luar dengan semua negara. Itu satu. Kemudian pembangunan ekonomi yang kedua, iaitu apa? Pertanian. Nabi Muhammad menggalakkan masyarakat bekerja keras dan aktif dalam perniagaan dan pertanian berasaskan prinsip ekonomi Islam. Iaitu apa tahu? Prinsip ekonomi Islam apa? Iaitu pertama, mesti bekerja bersungguh-sungguh. Nak kerja betul-betul, rajin. Cari rezeki yang halal. Okey, larangan penindasan. Maknanya melarang untuk menindas orang lain, eksploitasi orang lain dilarang. Dan juga jangan riba. Riba tu apa? Jangan buat interest.
Jangan berikan interest, jangan ambil interest. Apa itu interest? Riba. Maknanya kalau kamu bagi pinjam 1,000, kamu minta orang tu bayar balik 1,200 ringgit. Kalau pinjam 1,000, bagilah balik 1,000 kan. Ini pinjam 1,000 bagi 1,200. 200 tu apa? 200 itulah riba. 200 itu riba ataupun interest. Bahaya Jangan buat macam tu. Okey. Baik. So penindasan tu maknanya adalah menindas ataupun menganiaya orang lain. Itu menindas. Penindasan ya. Jangan. Diorang malas bekerja, siapa yang malas bekerja? Okey. Diminta supaya bekerja bersungguh-sungguh. Okay. Baik. Kemudian dari sudut pengurusan tanah, okey, Nabi Muhammad sendiri membangunkan ekonomi dengan menggalakkan pembangunan semula tanah terbiar serta menebus semula tanah yang telah tergadai kepada kaum Yahudi. Maknanya apa? Kamu kena faham negara Madinah dan Mekah pun ada orang Yahudi. Means ada non-Muslim. Ada non-Muslim. So, Nabi Muhammad akan ambil dan beli tanah-tanah daripada orang-orang kaum Yahudi ini dan diberikan kepada orang-orang Islam untuk apa? Usahakan bangunkan tanah. Okey, sekarang pun sebenarnya Arab Saudi sampai sekarang bukan semua orang Islam. Okey, bukan semua orang Islam. Ada orang Kristian, ada orang Yahudi, ada di negara Arab Saudi. Nampak tak? Kalau orang yang jual barang tu macam mana? Okey. Baik, jual barang lain. Jual barang lain contohnya macam cikgu beli cawan ni. Okey, cikgu beli cawan ni RM10. Okey, cikgu beli cawan ni yang ada pistol ni RM10. Okey. Kemudian kamu nak beli, cikgu jual pada kamu RM20. Kan? Jual pada kamu RM20. So itu tak ada masalah sebab ada barang. Cikgu jual ada barang. Dan itu dikira sebagai untung. Itu sebagai untung ya. Okey, cawan yang ada pistol ni. Tetapi kalau kita berikan loan, loan duit, loan duit tu, itu tak boleh. Contohnya, kamu nak pinjam dengan cikgu RM1,000. Cikgu bagi kamu pinjam RM1,000. Kemudian cikgu cakap dengan kamu apa? Nanti bayar balik RM1,200. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Sebab RM200 itu adalah riba. Dan itu adalah interest. Dan itu dalam Islam adalah haram. Tak boleh. Tak boleh ya. Itu dipanggil riba. Kenapa? Kenapa tak boleh cikgu? Kalau kamu pinjam duit dengan cikgu, pinjam duit RM1,000, means what? Means kamu sebenarnya dalam kesusahan. Setuju tak? Kalau kamu tak susah, kamu tak pinjam duit cikgu kan? Betul tak? So, kalau kamu tengah susah, kamu pinjam duit dengan cikgu, kenapa cikgu mesti pressure kamu dengan nak bayar balik mesti RM1,200? Kamu yang pinjam duit means kamu tak ada duit, kan? Cikgu tekan lagi suruh kamu bayar lebih pada cikgu. Kan itu penganiayaan. Nampak tak? Itu penganiayaan. Itu penindasan. Jadi sebab itu riba diharamkan. Lepas tu kalau tak bayar tambah lagi. Oh, tak boleh bayar RM1,200. Okey, naikkan jadi RM1,400. Tak boleh bayar lagi, naikkan. Itu maknanya apa? Menganiaya. Orang tu pinjam duit, dah tentulah orang tu tak ada duit. Kalau dia ada duit, buat apa dia nak pinjam? Betul tak? Kan? Jadi, so kalau kita lihat di sini, itulah Nabi kata jangan buat riba. Jangan buat riba. Macam tu. Okey. So, okey. Dan yang seterusnya dari sudut ekonomi, betul Saksi, jangan ambil hutang, betul. Okey, jangan berhutang. Yes. Kemudian Nabi mementingkan apa tahu? Pembangunan pasar Suq Al-Ansar. Nabi Muhammad mencadangkan apa tahu? Supaya Abdul Rahman bin Auf membangunkan ataupun membina sebuah tempat berjual beli untuk membangunkan ekonomi umat Islam. Maknanya disuruh Abdul Rahman bin Auf
Kamu pergi buat sebuah tempat untuk berjual beli yang dipanggil pasar. Market lah, market. So, Pasar Suk Al-Ansar telah didirikan dan berjaya membangunkan ekonomi umat Islam tanpa menyisihkan pesaing mereka, iaitu orang Yahudi. Maknanya apa? Maknanya Nabi suruh Abdul Rahman bin Auf buat pasar untuk orang Islam berniaga dan orang Yahudi pun boleh berniaga. So sama-sama dapat. Nampak tak? Adil di situ. Kan? Adilnya Nabi di situ. Nampak? Jadi ya, terpulang. Jual apa? Okey, mereka boleh macam-macam. Mereka jual peralatan, mereka jual alat peralatan perang, mereka menjual perkakas-perkakas dapur, menjual makanan, menjual binatang ternakan, semua boleh. Okey, so itu yang dikatakan pasar. Okey, pasar. Okey. So, siapakah Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf ini ialah sahabat Nabi Muhammad yang terkaya, paling kaya. Beliau banyak menyumbangkan kekayaannya untuk perkembangan agama Islam. Kamu tahu kekayaan Abdul Rahman bin Auf ini sekarang ni dianggarkan lebih kurang 440 juta. Cikgu pernah baca dia punya kekayaan tu 440 juta sekarang. Kalau dikira dengan duit sekarang lah. Sebab dia ada apa? Dia ada lebih kurang 500-600 ekor unta, beribu kambing biri-biri. Jadi banyak. Kemudian kedai-kedai lagi. So dia memang paling kaya. Abdul Rahman bin Auf. Ya. Jadi dalam Islam tak salah nak jadi kaya. Tetapi you mesti tahu untuk guna untuk apa. Jangan guna untuk diri sendiri banyak. Gunakan untuk bantu orang lain. Bantu orang lain. Sekarang ni kan ramai kiri kanan kita yang naikkan bendera putih. Betul? Bendera putih sebab apa? Ya, tak cukup makan, okay, tak cukup duit. Apa tugas kamu? Kamu form 1, pelajar-pelajar form 1. Apa yang kamu buat? Kamu tengok saja ke? No. Apa yang kamu patut buat? Iaitu bila kamu keluar dari rumah, kamu tolong. Tengok, bagi tahu, okey, ada kat situ ada orang yang naikkan bendera putih lah. Bagi tahu mak ayah kamu. Mak, kat sana ada orang bendera putih. Kan? Kamu pergi tanya dia. Okey, pergi tanya dia. Acik sebenarnya ada kekurangan ke? Ada masalah ke? Oh, tak cukup beras. Tak apa, nanti saya bagi tahu mak saya. Saya bagi tahu ayah saya, suruh belikan beras ya. Macam tu. Jaga jiran-jiran kita. Kalau kamu boleh keluar lah. Kadang-kadang kan boleh keluar luar rumah tu je. Main-main kat luar rumah tu. Kan. So, kalau nampak kiri kanan jiran tu. Kan. Kalau dia marah, tanya pun nak marah. Apalah kau ni? Kan. Tanyalah elok-elok. Kena sopan. Jadi macam Nabi. 3 bulan dah saya tak keluar rumah. Okey. Kena tanya elok-elok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa Acik naikkan bendera putih ni, kenapa ya? Assalamualaikum. Macam tu. Kena tanya elok-elok. Okey. Jadi janganlah duduk. Hoi. Apa sal keluar bendera putih, hoi? Janganlah macam tu. Mesti ada adab. Jangan woi-woikan orang. No Okey. Proper, kan? Good morning sir. Good afternoon sir. Assalamualaikum. Ini, woi. Apa sal bendera putih ni, woi? Nah, ada orang woi pula, kan? So, proper bagi salam. Kan, selamat pagi. Good afternoon. Assalamualaikum. Ada masalah ke? Kenapa ya? Macam tu. Mesti orang tak marah. Apalah korang ni. Okey. Baik, so bantu orang-orang kiri kanan. Jadilah macam Nabi Muhammad, suka membantu orang ramai. Macam tu. Baik. Kemudian, kita lihat Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai pemimpin tentera. Nampak tak? Okey, kita lihat Nabi Muhammad yang pertama sebagai apa? Sebagai pemimpin negara. Nabi Muhammad yang kedua sebagai apa? Sebagai pemimpin masyarakat. Yang ketiga sebagai pembangun ekonomi. Tetapi yang keempat ini tiba-tiba macam pemimpin tentera.
Nabi pemimpin tentera tau. Dia ketua tentera. Nabi ni pemimpin tentera. Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pemimpin tentera yang berjaya berdasarkan konsep jihad. Jihad ni apa? Jihad ini sebenarnya adalah perjuangan menegakkan agama Islam. Yang suci, mempertahankan bangsa dan juga tanah air. So, bila jihad, kita lihat unsur yang sangat penting dalam jihad ialah apa tahu? Bila jihad, kamu akan bersungguh-sungguh dan memberikan kesungguhan dan berdedikasi untuk melaksanakan sesuatu usaha. Macam kamu buat sekarang ni. Kalau kamu fokus dalam kelas cikgu ataupun fokus dalam kelas online, apa sekalipun kan, kesungguhan kamu, itu dipanggil jihad. Itu dipanggil jihad. Belajar pun jihad. Belajar ni pun jihad tau. Memberi segala usaha dan tenaga untuk tumpukan kepada pembelajaran, menuntut ilmu. Itu juga jihad. Itu juga jihad. Nampak tak? Jadi ini sebenarnya konsep yang selalu orang salah guna. Oh, kalau jihad je tentang perang. Jihad saja tentang perang. Tak. Tak semestinya tentang perang. Tetapi menuntut ilmu pun satu jihad. Kamu semua. Janganlah main-main. Dia yang buat macam ni lah. Lepas tu buat macam tu lah. Lepas tu macam tu lah. Janganlah buat dalam kelas ni. Ada juga yang buat macam mana? Ada yang buat macam, kenapa tak tidur lagi? Tak nak. Tak nak macam tu ya. Tak nak macam tu. Okey, tak nak macam tu. So kita kena macam pernah tengok je. Kan? Jangan. Kita mesti fokus. Fokus dalam kelas. Tak tahu tanya. Jangan tiba-tiba, kenapa tak tidur lagi? Beri 2 alasan. Kenapa tak tidur lagi? Nanti Miki dengan Mini tembak. No. Tak mau pernah dengar tu, tapi tak ingat. Saya dengar dalam YouTube. Jangan. Jangan buat. Siapa yang buat dalam kelas cikgu tahu siapa pelajar-pelajar cikgu yang buat ni, cikgu tak nak kawan dia. Cikgu tak nak kawan dia. Nak tolong ke cikgu sangat. Baik. Aduh. Kita sambung. Kita lihat. Jihad. Oleh sebab itu, setiap umat Islam digesa supaya apa tahu? Setiap umat Islam mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Untuk ilmu mempertahankan maruah diri dan kesucian agama Islam. Ingat, ini selalunya orang-orang barat cakap apa? Bila sebut Islam, dia ingat, Islam is terrorist. Islam is war. It's about war. Islam is terrorist. Siapa kata? Tak. Kita tak, bukan Islam. Kita bukan Islam yang teroris. Maknanya, pengganas. Dia anggap bila sebut Islam saja kan pengganas. Islam saja pengganas. No, bukan. Sebab dalam agama kita, kita lihat dalam Islam, peperangan tidak diizinkan. Means peperangan, war is not allowed. Not allowed. Tidak diizinkan unless, melainkan, unless setelah orang Islam diancam ataupun orang Islam nak mempertahankan agama, umat dan negara. Means bila kita diprovoke, bila kita diserang, takkan kita nak diam. Bila kita diserang, sudah tentulah kita kena menentang balik. Itu baru betul. So itu je yang kita buat. So kita tidak ada attack orang apa sana sini. No. Even though kalau kamu lihat dalam berita tentang 9/11, kan kamu ingat tak peristiwa 9/11 dulu di mana kalau kita lihat kalau kita lihat ada bangunan PWTC yang runtuh tu kan, 9/11 yang runtuh, bangunan runtuh akibat dilanggar oleh 2 kapal terbang, kemudian dia katakan itu Al-Qaeda lah, teroris lah apa semua kan. But then selepas beberapa tahun mereka buat kajian, it's not Muslim actually. Sebenarnya Muslim mereka kaitkan apa tahu dengan Jews ataupun Jewish yang buat. So dia kata macam ada Jewish yang buat sebenarnya. Tetapi dia attack Muslim.
Okay, Muslim yang buat. See? Nampak tak? So, kami tak buat, kan? Jadi itu adalah satu fitnah sebenarnya. Jadi sebab itu kita kena dengar betul-betul dan kita kena fahami bahawa Islam tidak membenarkan peperangan. No, it's not allowed peperangan at all. Nampak tak? So, kenapa kita perlu mempertahankan agama, umat dan negara? Hal ini bagi menjaga kesucian agama dan kesejahteraan manusia sejagat. Dan Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad sendiri pernah mengetuai, menjadi ketua dalam beberapa peperangan, menentang Muslim. Menentang musuh Islam. Menentang musuh Islam. Seperti perang Badar, perang Uhud dan juga perang Khandaq. Bukan. Bagus soalan kamu. Okey. Ada soalan apa? Cikgu suka soalan ni. Ada yang bertanya, cikgu, Nabi Muhammad tu Allah ke? Tidak. Bukan. Not at all. Allah itu Tuhan. Is a God. Okay. And Nabi Muhammad is a messenger. So Nabi Muhammad ini hanyalah teach us how to obey ataupun bagaimana untuk menyembah Allah. Itu je. Nabi Muhammad hanya to show bagaimana untuk menyembah Allah dan juga bagaimana to be a good human. So that's why ramai orang, yes, kamu tahu tak sekarang ni non-Muslim, Western non-Muslim di barat, mereka tiru cara hidup. Yes. Mereka tiru cara hidup Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad puasa, orang-orang barat pun puasa tau, fasting. Dekat sana, dia orang fasting. Sebab Nabi Muhammad ajar fasting is good. So fasting. Jadi bukan dia orang puasa nak kurus ke? Ya, puasa akan dapat kurus, akan dapat jaga kesihatan badan. Yes. So mereka jaga yang itu. Fasting, kemudian tidur yang secukupnya. Kemudian ramai orang barat bila tidur awal, tidur awal pukul 9, 10, bangun pukul 3 pagi, 4 pagi dan mereka memulakan kerja mereka. Dan itu adalah gaya hidup daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang tidur awal pukul 9, pukul 10, bangun pukul 3 pagi. Jadi itu gaya hidup Nabi Muhammad. Dan bila orang katanya, kenapa Nabi Muhammad buat macam ni dan orang barat tiru? Sebab banyak kebaikan dia. Rupa-rupanya, yes. Rupa-rupanya kalau tidur awal pukul 10 pukul 10 kamu tidur, 10, 11, 12. Kemudian 1, 2, 3. Kamu tahu tak? 1 jam sebelum midnight, kalau kamu tidur, 1 hour dia punya lena, 1 hour is equal to 2 hours punya lena tau. 1 hour punya sleeping is equal to 2 hours punya lena, punya rehat. 2 hours punya rehat. Imagine kalau kamu tidur pukul 10. Macam ni. Imagine kamu tidur pukul 10. Pukul 11, 10 sampai 11, 11 sampai 12. Betul? So dia punya badan kamu punya tidur, dia punya rehat, 1 hour is equal to 2 hours punya rehat. Nampak tak? So, Pukul 12 bangun pukul 2. So kalau pukul 10, 11, 2 jam, 2 jam rehat, 11, 12, 2 jam rehat. Kemudian pukul 1, yang ini dia akan jadi 1 jam. 1 jam, pukul 1, pukul 2, pukul 3. Maknanya apa? 2, 4, 5, 6, 7. 7 jam. Badan kamu telah dapat 7 jam punya rehat. That's why pukul 3 kamu bangun. Sebab apa? Badan dah segar. Badan dah segar. Ya, 10 sampai 3. Betul. Dan itu yang Western buat. Malaysian hancur. Tidur pun lambat, bangun pun lambat. Apalah korang ni? Ya, betul. Nampak tak? So, nampak tak? Western pun tiru Nabi Muhammad.
Okay, why? Kenapa kita Malaysian tak tiru Nabi Muhammad punya style hidup? Tidur awal, bangun awal. See? Kan? Jadi, no, boleh sebenarnya. Try. Cuba. Okay. Cuba boleh cuba. So, itu akan menyihatkan badan kamu. That's good. Nabi Muhammad ajar dah. That's why Nabi Muhammad pemimpin tentera, dia pemimpin tentera untuk perang-perang ini saja, dia menentang orang-orang yang bukan Muslim, yang menentang dia. Dan kalau kita lihat ketika berperang, okey, ini kalau kamu lihat ketika berperang, baginda menunjukkan sifat kepimpinan dan akhlak yang mulia. Okey. So, one of the laws yang kalau kamu ingat tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati. Dilarang membunuh sesuka hati dan dilarang untuk memusnahkan tumbuh-tumbuhan dan juga tanam-tanaman. Tak boleh. Dan kalau dalam peperangan, kamu tahu tak? Apa dia punya law dia? Pertama, dalam Islam perang kamu tak boleh membunuh kanak-kanak. Kedua, tak boleh membunuh perempuan. Ketiga, tak boleh membunuh orang tua. Tak boleh. Kemudian yang keempat, tak boleh menyerang membunuh orang-orang yang duduk di dalam temple ke ataupun di dalam church ke, tak boleh. Itu tak boleh. Unless kita hanya menyerang ataupun Islam membunuh orang-orang yang apa? Orang yang datang menentang tentera Islam. Orang tu saja yang dibunuh. Kalau lelaki, ialah lelaki. Hanya yang menyerang Islam itu saja yang dibunuh. Kalau ada yang lelaki lain ataupun perempuan lain yang duduk tepi-tepi yang tengok aja, itu tidak akan dibunuh. Nampak tak? Ada kanak-kanak? Tak ada. Okey, biarkan dia bermain. Okey, ada yang perempuan? Okey, biarkan dia melindungi diri dia. Ada orang tua-tua? Biarkan dia hidup. Nampak tak? So orang Israel tuduh macam-macam kat kita. Baik. Cikgu, tapi yang cikgu kata tak boleh musnahkan tanaman tu semua dia buat. Betul. Mereka tak musnahkan tanaman. Kalau ada ladang-ladang anggur dan ladang-ladang kurma di tanah Arab itu, bila mereka menyerang, mereka takkan musnahkan, takkan rosakkan. Jangan rosakkan, jangan ambil walau sebiji buah pun. Tak boleh. So itu antara undang-undang dalam peperangan Islam. See? Ada dia punya well organized dan ada adab. Dan salah satu kalau kita nak lihat berkaitan dengan Cikgu. Ya. Kita ada kuisis ke? Agak-agak kamu? Baik. Baik, kita lihat di sini. Baik, berkaitan dengan salah satu peperangan. Ini perang ni penting ya. Perang ini penting. Kita nak lihat di sini perang ini penting. Kita lihat perang Khandak. Tak ada. Baik. Please take note benda ni please take note benda ni, iaitu apa itu Khandak. Khandak ni sebenarnya ialah parit. Khandak dalam bahasa Arab dan maksud sebenarnya ialah parit. This is the strategy yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad apabila banyak barisan 10,000. Kamu lihat di sini peperangan ni 10,000 tentera musuh dari Mekah cuba untuk menyerang kawasan Nabi Muhammad, iaitu di kawasan yang ini Bukit Safa ni semua. So kita lihat di sini barisan ada 3,000 orang tentera Islam sahaja. Tetapi bagaimana mereka buat strategi? Mereka telah mengorek padang pasir itu untuk buat parit di sini. So apabila bani-bani ini bila diorang ni tentera musuh ini telah menyerang dan mereka telah masuk ke dalam parit itu, maka tentera-tentera Islam daripada atas telah memanah. Telah memanah daripada atas. Nampak tak? Jadi telah berjaya mengalahkan tentera ini. Nampak tak? Jadi itu strategi Nabi Muhammad.
ketika peperangan. You see? So bijak. Tak ada dah. Tak ada Erin. Tak ada. Okay, tak ada. Pirate tu hari korek saja sementara je. Tapi ada cerita sedih tau. Masa tu diorang semua tak ada memang kekurangan makanan. Tengah korek parit tu, tengah korek parit tu mereka kekurangan makanan tau. Sampai Nabi Muhammad tengok kesiannya. Tak apa kan. Kita tunggulah nanti ada bantuan sampai kan. Dan Nabi Muhammad pun lapar. Tapi Nabi Muhammad apa tahu? Dia ambil batu, dia letak dekat perut dia, diikat dengan kain. Supaya apa? Supaya perut dia tak kosong dan tak lapar. Dia ikat kuat-kuat dengan batu. Lepas tu dia ikut sekali. Korek parit. Sampai orang sebelah-sebelah kan. Sahabat-sahabat di sebelah tanya, ada bunyi batu berlaga lah, batu berlaga. Oh, rupanya bunyi perut Nabi Muhammad yang kelaparan tu, bunyi batu tu berlaga. Tapi Nabi kata, tak apa, teruskan kerja. Teruskan kerja. Mana kau nak cari pemimpin macam tu? Sama-sama susah. Mana nak cari pemimpin yang macam tu? Sama-sama susah. Nampak tak? This is kita kata kehebatan Nabi Muhammad yang sebenarnya orang westerner pun, orang tengok pun, orang barat pun kata dia dahsyat lah Nabi Muhammad ini. Kan? Ada tak perut gegar? Okey. Ada tak perut gegar? Okey. Ya. Dan kita lihat semasa seterusnya, semasa Nabi Muhammad SAW dan umat Islamnya berada di Madinah. Semasa Nabi Muhammad berada di Madinah, ya betul, dan ingin membuka semula kota Mekah, baginda telah mengatur strategi yang berkesan dengan membahagikan pasukannya kepada beberapa pemimpin tentera. Hasilnya kota Mekah berjaya dikuasai oleh umat Islam. Dok reader ke? Ya betul. Ya betul. So kita lihat di sini. Ini dia pembukaan kota Mekah. Ceritanya macam ni. Kamu tahu kan, cikgu bagi tahu bahawa Nabi Muhammad telah berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Kemudian Mekah telah dikuasai oleh orang-orang Arab Quraisy. So sekarang ini Nabi Muhammad daripada Madinah telah membuka negara Islam Madinah. Nabi Muhammad telah datang ke Mekah untuk menyerang ataupun untuk take over Mekah, supaya Mekah jatuh ke dalam tangan Islam. So tetapi Nabi Muhammad telah buat strategi ini, iaitu apa? Kita tahu Mekah kat sini, tengah-tengah tu, apa yang Nabi buat, iaitu Nabi Muhammad telah memberikan kepada 4 kumpulan di mana mereka telah mengepung Mekah itu daripada satu di sini, kemudian satu di sini, kemudian satu di sini dan satu di sini. Dia kepung, ada 4 pasukan. Letak obor tu bukan, itu Melaka pandai. Itu Melaka. Ini Mekah. So sejarah ni. Itulah. So diletakkan ke 4 penjuru tentera. Kemudian bila dah masuk ke situ, kalau kamu tengok dah masuk ke 4 ini, ke 4 ini dah masuk, kawasan ini dah masuk daripada 4 penjuru ini, orang-orang Mekah kan semua dah surrender. Orang-orang Arab Quraisy Mekah yang dulu ganas-ganas dulu, yang dulu suka menyeksa orang tu, semua surrender. Muhammad, kami surrender lah. Semua dah kena kepung, tak boleh lari. Kami surrender lah dengan tentera Islam. Jadi kata apa? Nabi Muhammad, ampunilah kami minta maaf lah. Dulu kami selalu menyeksa kamu, kami selalu menyeksa orang-orang kamu, kami minta maaf Muhammad, kami minta maaf. Nabi Muhammad kata apa? Wahai orang-orang Arab Quraisy semua, pulanglah ke rumah. Pulanglah. Pulanglah, amal dan teruskanlah agama hidup kamu seperti biasa. Aku telah maafkan kau. Aku hanya ingin mengambil Mekah ini menjadi negara Islam. Kamu semua hiduplah seperti biasa. Amalkanlah agama kamu seperti biasa. Aku dah maafkan. Apa yang telah berlaku, aku telah maafkan. Pulanglah. Nampak? Nabi mengampunkan orang-orang Arab Quraisy yang dulu, orang Arab Quraisy dulu baling batu kat dia, kemudian halau dia,
Okey, tak bagi dia makan. Tapi Nabi Muhammad maafkan macam tu je. Okey, tak apa, baliklah balik. Aku hanya mengepung untuk mengambil Mekah saja. Balik. See? Yeah. Yeah, okay. So itulah yang berlaku sebenarnya. Dia memang ada 4 orang, empat tentera, 4 kumpulan tentera yang telah menyerang Mekah. Jadi nampak tak kita kata bahawa apa? Nabi Muhammad ini membawa contoh. So sebab itu kita lihat Sebab itu kita lihat baginda bukan saja menumpukan hal akidah tetapi hal ehwal kehidupan dunia. Kita haruslah mencontohi akhlak mulia baginda dalam menjalani kehidupan seharian. So di sini bukannya kita sama ada Muslim ke non-Muslim, bukan kita suruh masuk Islam dan jadi Nabi Muhammad. Tak. Even non-Muslim pun boleh mencontohi akhlak Nabi Muhammad ini. Boleh ambil untuk menjadi contoh Nabi Muhammad. Iaitu dengan mengampunkan, dengan juga memberi kemaafan dan juga bijaksana dan sebagainya. Ya, betul. Yes. Nabi Muhammad sebenarnya sangat baik. Sangat baik. Dan Nabi Muhammad sukakan kanak-kanak, dan Nabi Muhammad sebenarnya kalau kamu tahu, ada satu ketika rumah dia pernah dibaling. Pintu rumah dia dibaling najis. Najis oleh perempuan kafir, iaitu perempuan daripada Yahudi. Lalu depan rumah je baling. Nabi Muhammad buka pintu kan. Lepas tu nampak perempuan tu kata apa? Dia kutuk Nabi Muhammad. Ni semua kan. Nabi Muhammad senyum je. Senyum. Kemudian perempuan tu belah. Kemudian Nabi bersihkan. Besoknya buat lagi. Perempuan Yahudi tu baling lagi. Setiap hari Nabi Muhammad senyum je, lepas tu bersihkan. Kemudian satu hari tak ada pula perempuan tu. Nabi Muhammad buka pintu. Mana perempuan tu? Dia tak baling najis hari ni. Tak ada. Nabi keluar pergi mencari perempuan tu. Rupanya perempuan tua tu tengah sakit. Nabi Muhammad pun ambil makanan daripada dapur rumah perempuan itu. Dia buatkan bubur dan bagi makan. Boleh makan, suapkan pada perempuan tu. Perempuan tu kata, "Oh, terima kasih." Perempuan tu sebenarnya kan dia rabun tau, dia macam rabun, dia tak nampak. Dia tak nampak. Dia bagi, "Oh, terima kasihlah, terima kasih, makan." Setiap hari. Apabila Nabi Muhammad meninggal dunia, wafat, yang sambung buat siapa tahu? Iaitu kalau tak silap cikgu, Abu Bakar. Abu Bakar pula. Perempuan tu perempuan tua. Lepas tu Abu Bakar pula buat sambung. Tapi kan perempuan tu cakap apa tahu? Ini orang lain ni. Ini bukan orang yang biasa ni. Ini orang lain. Orang yang biasa tu dia pergi mana? Abu Bakar cakap apa? Orang biasa tu dah tak ada. Dia telah wafat, telah meninggal dunia. Dia kata, perempuan tu kata, siapa yang selama ini siapa yang memberi aku makan? Itulah dia, iaitu Muhammad. Terus perempuan Yahudi tu nangis. Dia kata apa? Ya Allah, dia kata apa? Aku dululah yang baling najis kat pintu rumah dia. Rupa-rupanya selama ini dia yang suapkan aku makanan ketika aku sakit. You see? Orang buat jahat pada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad balas dengan menyuapkan makanan. Kamu boleh buat? Orang buat jahat pada kamu, kamu senyum, kamu balas, bagi hadiah lagi. Boleh buat? Kalau kamu boleh buat, memang hebat. Nampak tak? Jadi kita kena tiru. Itulah cara dia. Orang buat jahat pada kita, jangan kita balas jahat. Kita bagi dia kebaikan. Kita bagi dia kebaikan. So, itulah. Mana nak cari orang macam tu lagi? Zaman sekarang ada tak jumpa orang macam ni lagi? Orang macam Nabi Muhammad yang baik macam Nabi Muhammad ni? Ada lagi ke? Tak ada dah. Tak ada dah. Jadi, so macam mana? Kita ni sepatutnya kita cuba untuk jadi orang baik macam Nabi Muhammad. Why not?
Why not? Kan? Kita nak jadi orang baik. Apa kelebihan dia? Orang yang baik ini kebiasaannya mudah. Cuba. Kalau tak boleh kita cuba. Kita cuba. Sebab orang yang baik ini sentiasa akan dipermudahkan segala urusan. Kalau kita baik, segala urusan kita menjadi mudah. Betul. Okay. Macam mana nak ingat semua ni? Okey. Macam anak Nabi Muhammad. Okey, yes. Okey, baik. So, sedikit pengulangan. Okey, macam mana nak ingat semua ni? Okey, ada yang bertanya. Okey, ketokohan Nabi Muhammad. Alright. So, kita lihat. Okey, pemimpin sebagai pemimpin negara. Okey, iaitu okey, kamu ingat mana yang cikgu bulatkan itu kata kunci. Okey, iaitu pemimpin negara. Okey, membuat perlembagaan Piagam Madinah. Okey, kemudian menghantar perwakilan. Okey, so itu yang ketiga. Okey, sebagai pemimpin negara. Kemudian sebagai pemimpin masyarakat, menekankan akhlak, akidah dan syariah. Kemudian juga konsep syura atau perundingan, keadilan dan persamaan, toleransi dan hormat menghormati. Kemudian pembangun ekonomi, okey, membuat perdagangan dan hubungan luar, pertanian, pengurusan tanah dan pembangunan pasar Suq Al-Ansar. Yang keempat, pemimpin tentera. Okey, di konsep jihad, dilarang membunuh sesuka hati dan memusnahkan tumbuh-tumbuhan. Dia macam tu. So, ada yang bertanya, cikgu, macam mana nak ingat semua ni? Oh, tak susah pun sebenarnya. Kalau nak ingat semua ini, okey, sebenarnya cara yang paling mudah adalah dengan cara apa tahu? Dengan cara iaitu kamu perlu memiliki semua ini, iaitu perlu memiliki nota cikgu ini. Nampak tak? Nota cikgu ni. Okey. Nampak tak? Nota ni dah ada dah. Iaitu ringkasan-ringkasan dia. Okey, yang ini ya. Okey, nampak tak ketokohan Nabi Muhammad ni? Pemimpin negara. Okey. Kemudian juga pemimpin masyarakat. Okey, dah ada dah. Dia dah bagi-bagikan dah. Dan juga pemimpin tentera dah ada dah semua ini. Jadi so colourful. Yes, ada colour lagi. Jadi kan, kalau kamu nak mudah ingat, sila dapatkan nota ini. Macam mana dapatkan nota ini? Sila buat latihan yang cikgu bagi. Nampak? Sila buat latihan yang cikgu berikan hari itu. Kalau kamu buat, okey, semua dapat. Okey. Okey, deal Deal. Kena bayar ke cikgu ni? Tak payah. Yang penting siapkan siapkan latihan cikgu bagi tu. Last sebelum hari Selasa ni. Dia free je. Tapi syaratnya apa nak dapat? Okey, semua kena buat latihan yang cikgu beri tu. Itu je. Semua latihan kamu buat, cikgu tengok semua pelajar buat, cikgu akan bagi. Okey, nah, download. Sila download dan print out. Oh ya, ni Fatin. Wish me luck exam Rabu sampai Jumaat. Okey, anyone here yang akan menghadapi exam pada minggu ni dan minggu depan, ada tak? Tak tahu. Langsung. Tak tahu. Oh ya ke? Okey. Dah habis. I see. Okey. Saya pun tak tahu. Oh ya ke? Tak tahu juga tak apa. Mungkin tak ada. Mungkin tak ada. Okey. Tapi taklah. Mungkinlah. Mungkinlah kan. Tapi harap-harapnya okey, kalau ada exam sila maklumkan pada cikgu segera. Kerana apa? Nanti cikgu boleh bantu kamu dengan memberikan latihan-latihan yang diperlukan. Jadi kita akan cikgu akan sharekan kat sini. Iaitu cikgu akan sediakan ini dia. Latihannya. Kejap. Latihannya kat sini bukan. Cikgu akan buat lagi sekali. Ini latihan dia. Cikgu telah sharekan dalam grup WhatsApp ya. So harap-harapnya kamu dah dapat. Jadi ya ke? Jadi itu ialah homework yang semalam ke? Ya, homework yang semalam. So yang dah buat tak perlu buat lah. So yang dah buat tak perlu buat. Yang belum buat sila buat. Alright. Terbaik. So siap semua. 50 orang ni siap semua dah hantar submit. Cikgu akan berikan
berikan nota itu dalam grup WhatsApp dan anda boleh dapat dan download. Itu yang terbaik. Okey. Baik, ada sebarang soalan untuk ditanyakan. Silakan. Nak tanya apa-apa? Kita ada 5 minit lagi. Tak ada eh? Tak ada cikgu. Baik, boleh tak kita mohon untuk keluar awal sebab apa? Cikgu nak pergi toilet lah pula kan? Cikgu nak pergi toilet. Okey. Boleh cikgu. Baru Okey. lepas sarapan. Okey. Terima kasih cikgu. Bye. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Baik cikgu. Thank you, Okey, bye. Terima kasih cikgu. Bye, cikgu. Sama-sama, bye. Okey.